Okey, Assalamualaikum. Uh, Selamat pagi, selamat petang. Okey. Baiklah. Sepatutnya saya post pada kamu rakaman kelas kita pada hari Selasa tempoh hari untuk kelas RBT untuk tingkatan 102 dan 106. Tetapi pada hari tersebut, walaupun saya buat rakaman tapi terlampau banyak gangguan. Ada gangguan sedikit, gangguan talian, kemudian gangguan audio menyebabkan uh, rakaman tu tak boleh pakai lah. Okey. Walau bagaimanapun saya cuba untuk rekod sedikit panduan untuk kamu buat tugasan. Uh, ini sebenarnya bagi kawan-kawan yang tak ikut sesi Google Meet kita tempoh hari ataupun kurang jelas, boleh tengok balik lah. Okey. Uh, ada dah ramai dah kawan-kawan yang dah hantar beberapa hari ni. Jadi saya buat rakaman ringkas sedikit hari ni untuk tunjuk kepada kamu macam mana nak buat tugasan kita, macam mana nak hantar, seterusnya kamu boleh buat lah. Okey, kita terus sajalah ya. Baik, tempoh hari yang pertama sekali saya minta kamu buat satu paparan indeks, muka surat indeks macam yang di sebelah kanan ni. Saya tulislah tajuk dia. Saya tulis sikit tajuk dia dekat atas ni, kamu boleh tulislah kan. Saya tulis sini tajuk RBT kelas kamu, kamu boleh tulis nama kamu pun dekat sini. Kamu nak hiasan tak hiasan tu terpulang. Nak cantik-cantik, hiaslah sikit ya. Saya buat yang simple-simple saja sebagai contoh kepada kamu. Kemudian kamu buat satu jadual macam bawah ni, okey. Jadual tu ada bilangan, minggu, tarikh, topik. Tujuan dia setiap kali kelas kita nak buat catatan di situ, so kita tahu kita dah buat kelas berapa kali, tajuk dia apa. Senang untuk kita buat semakan kelab. Okey, jadi itu saya nak minta dalam buku tulis kamu ya, buat begini. Baik, kita terus saja kepada tajuk kita yang pertama. Tajuk kita bab yang pertama, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey. Walaupun tajuk kita ni macam ni lah, RBT ni dia ada bahagian teori, dia ada bahagian amali. Okey, semestinya kita tak boleh nak buat amali sebab kita belajar daripada rumah. Jadi kita cuba untuk selesaikan bahagian-bahagian teorinya terlebih dahulu. So kita akan buat 2 in 1 lah, soalan dan nota dalam masa yang sama. So soalan saya bila kamu jawab, automatik dia akan jadi kamu punya nota. Baik, kita terus tengok tugasannya. Okey, jadi permulaan tugasan saya nak kamu buat beginilah, okey. Jadi tajuk di atas ni optional, okey, suka hati kamulah. Kamu suka nak hias-hias, no problem, kamu boleh buat Okey, yang penting saya nak ni ada tarikh, ada hari dan juga tajuk kita untuk lesson ataupun pelajaran kita pada kali ini, okey. Yang ini mesti tulis. Okey, yang tu mesti tulis. Baik, kemudian saya terus sahaja kepada soalan. Okey, kamu perhatikan note yang saya berikan kepada kamu macam inilah bentuk dia. Inilah note dia, okey. Memang kita akan rujuk buku teks, tapi disebabkan oleh bukan semua orang ada buku teks, jadi saya siap-siap bagi muka surat buku teks yang kita perlukan untuk tajuk ni. So note saya ni sebelah kiri ini buku teks, sebelah kanan ni adalah soalan tugasan yang kamu nak tulis. So kamu boleh rujuk nota yang saya post tu. Okay. Ada juga dalam pautan PDF kalau kamu nak download. Saya tak suggest print lah. Okay. Kamu hanya tengok download di phone, boleh tengok, boleh zoom dia juga. Okay. Jadi ini yang akan kita buat. Kita terus saja kepada soalan yang pertama. Sambil jawab soalan, sambil kita memahamkan, saya pun menerangkannya apa dia. So senang. Semua sekali ada 10 soalan untuk pelajaran kita hari ini. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, soalan satu kita tengok. Semestinya saya nak inilah yang saya nak kamu tulis Inilah yang saya nak kamu tulis. Soalan satu, kamu pun tulis soalan satu. Cuba susun cantik-cantik Okey, soalan satu. Apakah definisi reka bentuk? Okey. Setiap soalan saya akan label tag dia ni, saya akan label dengan warna. Tujuan dia apa? Jawapan yang akan kita cari dalam buku tag, nanti saya akan guna kod warna ini untuk saya highlight. So kamu boleh tengok note di sebelah.
warna merah untuk soalan 1, apakah definisi reka bentuk? So tengok note saya di sini. Okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 2. Okey, kalau buku teks boleh rujuk muka surat 2. Kalau tengok note saya ni, terus sahaja pergi kepada bahagian yang berwarna merah ni. Kamu boleh tengok dekat sini. Dia kata apa? Soalan kita tanya ni, apakah definisi reka bentuk? So jawapan dia, reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Jadi reka bentuk ni luas lah, ya. Jadi reka bentuk ni luas. Semua benda pun dia sebenarnya ada reka bentuk. Kalau kita nak senang, kita ambil satu produk. Jadi kita tengok, katakanlah, bila saya ambil contoh di bawah ni, produk yang dia bagi pada kita adalah basikal. So basikal ada banyak bentuk basikal. Kan macam-macam bentuk, ada tayar besar, tayar kecil, basikal bersaiz kecil, basikal bersaiz besar. Jadi semua ini adalah produk yang dihasilkan oleh manusia supaya dia dapat memberi impak ataupun bagi kesan dalam kehidupan kita. Ya, setiap produk tu dia ada tujuan. Setiap reka bentuk produk tu dia ada tujuan dia. Kalau tak ada tujuan, orang pun tak cipta. Basikal kecil untuk mungkin kanak-kanak yang kecil, basikal bersaiz besar untuk orang dewasa sebagai contoh. Okey. Baik, kita pergi sahaja terus kepada soalan seterusnya. Soalan 2. Apakah definisi teknologi? Apakah definisi teknologi dengan tag berwarna orange? So, kita cari jawapan dia di sebelah. Masih muka surat yang sama. Okey, ini dia teks berwarna orange. Saya besarkan sikit. Apakah definisi teknologi? Teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. So teknologi ni adalah gabungan ilmu sains, ilmu matematik digabungkan, kemudian digunakan bahan-bahan semula jadi yang ada di sekeliling kita, maka dibentuk satu teknologi itu untuk memudahkan kehidupan manusia. So teknologi ni dia untuk memudahkan kehidupan manusia. Ya, jadi mungkin lebih faham lagi apabila kita tengok soalan nombor 3. Kita tengok sikit soalan nombor 3. Tag warna kuning. Apakah fungsi teknologi? So kita cari tadi. Ayat dia bersambung di bawah. Warna kuning. Fungsi teknologi adalah untuk memudahkan tugasan manusia. So semestinya lah teknologi ni dia bantu kehidupan kita dengan lebih mudah. Sebagai contoh contoh senang dia, kita tengok kehidupan manusia. Kamu pun dah belajar sejarah lah kan. Manusia dulu-dulu zaman batu. Pada zaman batu teknologinya sangat sedikit. Jadi tak ada lagi pisau, tak ada lagi, belum ada, belum sampai teknologi tu zaman tu. Semuanya menggunakan batu. Kemudian manusia jadi bijak sedikit, batu diasah menjadi tajam. Di situ dah mulalah teknologi. So, batu yang tajam boleh digunakan sebagai kapak, apa yang kita panggil sebagai kapak lah sekarang ni ya, pisau dan sebagainya. Kemudian manusia pandai lagi. Jadi dia mulalah mencipta tempat tinggal sebagai contoh. Waktu zaman awal dulu mungkin manusia tinggal di dalam gua. Bila dia dah ada kepakaran untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan dan pokok sebagai kayu yang boleh disusun menjadi rumah. So manusia pun buat rumah. Jadi begitulah teknologi ni berkembang daripada dulu kepada keadaan zaman sekarang ya. Okey, jadi sekarang kita dah dunia yang moden lah. Kita dah banyak teknologi dan teknologi ini membantu kita dalam kehidupan seharian. Okey. Tengok lagi. Soalan keempat. Mengapakah reka bentuk dan teknologi sentiasa berubah dari masa ke semasa? Soalan nombor 4, tag warna hijau. Okey, ni dia dekat atas tadi dia bagi tahu kita. Bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia yang semakin maju seiring dengan persekitaran yang harmoni, mudah dan selesa. So teknologi memang berubah-ubah mengikut kehidupan manusia yang semakin maju. Jadi makin maju, teknologi pun makin maju ke depan. Jadi benda yang mungkin satu masa dulu tak ada, dah ada. Sebagai contoh, pada tahun
mungkinlah kalau saya boleh kata mungkin tahun sekitar 80-an 70-an, telefon baru nak wujud. Sebagai contoh, kita waktu orang zaman tu bukan berkomunikasi, tak berkomunikasi menggunakan handphone, tak ada, tak wujud lagi handphone. Handphone baru start wujud 80-an. Itu pun handphone dia, bentuk dia pun lain. Sekejap lagi kita tengok kalau kita ada peluang, saya tunjukkan kepada kamu ya. Sampailah tahun 90-an barulah ada telefon bimbit, lah, mobile phone boleh dimiliki oleh ramai orang. Itu pun telefon biasa-biasa, belum lagi smartphone. Sekarang ni dah ada smartphone, dah boleh tengok paparan video dan sebagainya, berbantu lagi dengan internet. Jadi begitulah, dia semakin maju, okay, mengikut kita kata persekitaran ataupun perubahan zaman lah, teknologi. Okey, itu dia. Jadi soalan 1 hingga 4 saya nak kamu salin dan tulis jawapannya. Tengok jawapan di buku teks ataupun yang saya berikan highlight color ni, masukkan jawapan ke dalam buku tulis kamu. Ringkas Okey, kita pergi seterusnya lagi. Okey, ini sedikit penerangan daripada saya ya. Okey, kita nak tengok tadi berkenaan dengan evolusi perubahan reka bentuk mengikut peredaran masa. Tadi saya cerita sikit macam mana dulu ada telefon, tak ada telefon ya. Cuba kita tengok video, kalau boleh saya tunjukkan di sini, kita cuba. Kalau boleh saya tunjukkan satu YouTube. Ada YouTube. Okey, kalau boleh saya tunjukkan YouTube ini pada kamu. Okey, ini adalah evolution of phone. 1876 bermulanya telefon sehingga sekarang. Okey, kita cuba lihat. Oh, ada gangguan bunyi sikit. Sebentar. Okey, kita tengok 1876 tadi sorry. Okey, one more time. Okey, 1876. Telefon mula-mula dicipta oleh Alexander Graham Bell, 1876. Ini bab maklumat ni kamu dah pernah dengar, tapi pernah tengok tak? Inilah bentuk telefonnya. Sangat berbeza dengan telefon kita hari ini. Siap kayu lagi di bahagian bawah dia tu. Jadi inilah bermulanya teknologi. Jadi start teknologi itu begini, kemudian dia makin berkembang. Kita perhatikan. Okey, tengok bentuk dia. Masih lagi menggunakan badan yang kayu. 1905 telefon. 1925 ada nombor. 1970 dah ada gambar. Belum smartphone, baru ada gambar. Nokia 1982. Besar telefon. Motorola, inilah kita kata mobile phone dah start dah. Telefon mudah alih, tetapi belum ada gambar, belum smart lagi. Okey, ni dia smartphone. 1994 baru ada smartphone. Okey, 1996. Okey, dia telefon flip phone. Slide phone 1996 baru ada. Okey, telefon yang ada warna, nampak, 1997 baru ada. BlackBerry 1999 yang dah start pakai internet. Sekarang dah start pakai internet ni, 1999. Okey, tahun 2000 baru ada kamera 0.1 megapiksel, tak sampai 1 pun, 0.1. Oh, ni telefon popular. Okey, masih BlackBerry lagi. Okay, kita tengok Motorola, antara yang popular, brand yang popular tahun 2004. Telefon dah ada boleh dengar lagu tahun 2005. Okay, telefon yang ada memory card tahun 2007. iPhone yang pertama dihasilkan tahun 2007. Android pertama dihasilkan pada tahun 2008. Okey, iPhone 3G 2008. Okey, kita tengok lagi, ada banyak ni. Samsung Galaxy S, antara yang paling popular 2010. Telefon yang bersaiz besar, Galaxy Note.
2012 iPhone 5. Boleh tengok 2013, okey, semakin canggih smartphone seperti mana yang kurang lebih kita gunakan hari ini, ya. Okey, ini semua telefon-telefon moden lah yang kurang lebih fungsinya macam telefon yang kita gunakan pada hari ini, 2014 telefon bersaiz besar, okey, 2015. Okey lah, seterusnya kita tengok ni. Okey. Jadi kamu dapat lihat macam mana perubahan reka bentuk itu seiring dengan perubahan teknologi. Okey, 2017, ni baru dah ni. Baru 3-4 tahun 2018. 2019 dah boleh lipat lah smartphone. Smartphone pun boleh lipat. Okey, ini semua latest lah 2019, 2020. Okey, kamu pun mungkin lebih arif lah daripada saya berkenaan dengan model-model telefon terkini ni. Okey. Baik. Okey, itu saja kurang lebih kita tengok. Itu sedikit berkenaan dengan telefon supaya dapat gambaran, kamu dapat gambaran. Kita tengok satu lagi evolusi. Ini television pula. Ini television. Kita lihat bagaimanakah perubahan reka bentuk television ini bersama teknologi. Kita lihat tu dia televisyen pertama 1928 daripada kayu, bentuk pun oktagon. Seterusnya kecil saja skrin dia, kita tengok ni 1936. Tu dia. Macam almari. 1938. Ni dia RCA 1946 telefon. Tak ada warna ya. Motorola 1948. Tengok. Untuk mengesahkan, Anda ingin sedikit, menghubungi Motorola. Okey, itu bentuk-bentuk dia 1958. Memanggil sekarang. Itu TV 1962, 60-an. 1973, masuk museum dah TV ni. Ini 1980. Okey. Ini 1985, TV yang dah start ada warna. Paparan dia berwarna. 1990. 1998 masih lagi TV begini, bersaiz besar. 2009 baru TV jadi nipis. 2009. Ni TV moden lah 2013. Seperti mana yang kurang lebih ada hari ini 2019. Okey. Yang sekarang punya TV lagilah terlampau halus, nipis, lekat di dinding saja kan. Mungkin kamu pun lebih arif daripada saya lah berbanding berkenaan dengan TV-TV ni semua. Okey, itu sedikit sahaja selingan berkaitan dengan evolusi televisyen dan juga telefon. Okey, baik, kita teruskan. Okey, kita ada soalan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedikit saja lagi. So, sama juga macam tadi kaedahnya. Saya bagi soalan di sebelah kanan, jawapan buku teks di sebelah kiri. Kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5, apakah definisi reka bentuk dan teknologi? Tadi tanya definisi reka bentuk, lepas tu tanya definisi teknologi. Sekarang, apakah definisi reka bentuk dan teknologi? Dengan tag warna warna hijau. Okey, kita cari, tengok di sebelah. Okey, ini dia warna hijau. Inilah jawapan yang saya mahu, yang kamu perlu tulis di ruangan jawapan. Kita sama-sama lihat. Reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. So, reka bentuk ni gabungan
perancangan yang teliti menggunakan sains dan matematik, ya, teknologi lah tu, ya, untuk menghasilkan sesuatu produk yang baru. Okey, kita tengok apakah tujuannya pula. Okey, dia tanya soalan nombor 6, dia tanya kita, apakah tujuan reka bentuk dan teknologi? Warna biru muda, warna biru muda, kita tengok. Okey, tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Simple saja. Okay, tujuan dia reka bentuk dan teknologi ini untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi dulu-dulu manusia tak ada kenderaan sebagai contoh, ya. Jadi kemudian direka cipta kenderaan. Okey, direka cipta mungkin kenderaan awal mungkinlah berbentuk seperti kereta kuda. Jadi dia gunakan kuda ataupun lembu untuk tarik gerabak. So lepas itu manusia berfikir lagi, ada lagi teknologi yang baru. Manusia berjaya mencipta enjin. Jadi terhasilnya kenderaan. So semakin maju sampailah kita ada kereta ataupun kenderaan yang moden pada zaman sekarang ni, ya. Jadi begitulah bagaimana teknologi, reka bentuk dan teknologi membantu manusia untuk memudahkan kehidupan manusia, ya. Okey, seterusnya lagi. Laju-laju sikit. Soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni lain sikit. Dia bagi tahu kita reka bentuk terbahagi kepada dua. Okey, iaitu apa? Apa dan apa? Cuma jawapan saya buat dalam bentuk peta buih begini. Okey, saja nak bagi nampak menarik sedikit. Kalau kamu nak buat bentuk lain pun boleh. Nak buat peta tak ada masalah. Kalau kamu tak nak bentuk grafik, saya suka bentuk grafik macam ni saja bagi nampak cantik. Dan kadang-kadang bila kita bagi usaha yang lebih kita nak tulis tu, ya, kita buat lawa-lawa, ada warna dan sebagainya, kita lebih ingat lagi. Tapi kalau kamu rasa kamu nak cepat, okey, dan nak senang, okey, tak minat lukis-lukis, mungkin kamu boleh je tulis apa jawapan dia. A yang pertama apa? B apa? Simple je. Boleh je buat macam tu, tak ada masalah. Itu pilihan kamu, ya. Saya hanya tunjukkan contoh di sini. Saya buat dalam bentuk peta buih dengan niat saja nak bagi nampak cantik sikit. Okey, kita tengok. Reka bentuk terbahagi kepada dua, iaitu warna biru. Kita cari iaitu dekat sini. Ni dia jawapan dia. Kita tengok ayat dia. Reka bentuk terbahagi kepada dua, iaitu reka bentuk konkret, satu lagi abstrak. Ada dua saja, konkret dan juga abstrak. Itulah jawapan kita tadi di sini. Konkret dan juga abstrak. Okey? Dua je, senang. Baik, kita tengok nombor 8 sebab dia bersambung. Apakah maksud reka bentuk konkret? Warna purple. Purple lah ni. Purple, ungu. Okey, tengok. Apakah maksud reka bentuk konkret? Dia tanya kita lagi sekali, sorry. Apakah maksud reka bentuk konkret? Okey, kita pun tengok kat sini color yang sama. Oh, ni dia. Reka bentuk konkret merupakan satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Okey, ini dia. Reka bentuk konkret merupakan satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Produk tu boleh lihat, boleh pegang. Contoh, apa ada tepi-tepi saya ni? Saya ada power bank. Boleh lihat, boleh pegang. Contoh lagi. Saya ada phone. Boleh lihat, boleh pegang. Lagi saya ada apa dekat sini? Tak ada banyak barang. Saya ada bateri. Boleh lihat, boleh pegang. Itu adalah satu jenis reka bentuk konkret. Okey, kita tengok pula yang kedua. Ataupun soalan seterusnya. Soalan nombor 9. Dia tanya kita, apakah maksud reka bentuk abstrak? Nombor 9. Sekarang kita pergi nombor 9. Apakah maksud reka bentuk abstrak? Okey, reka bentuk abstrak pula kita tengok. Color yang sama, color bawah. Reka bentuk abstrak pula
melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Apa tu boleh dilihat tapi tak boleh dipegang? Jadi kita tengok seterusnya, soalan seterusnya. Macam mana saya nak tunjukkan jawapan itu? Saya tunjukkan dalam jawapan soalan seterusnya. Tengok ya. Okey, jadi kita cerita balik apa itu reka bentuk konkret dan juga abstrak. Kita tengok. Soalan 10, kita terus dulu pergi soalan 10 sekejap supaya sekali jalan. Soalan 10 ini, saya minta kamu salin jadual 1.1 di muka surat 3. Okey, mana satu jadual dia? Ini jadual dia. Ini jadual dia. Ini jadual yang saya nak kamu salin. Okey. Kalau rajin letak color, tak rajin tak payah color, tak ada masalah ya. Buat cantik-cantik, buat garisan pakai pembaris lurus cantik-cantik ya. Okey, saya terangkan sedikit berkenaan dengan jadual ni dan juga menjawab soalan 8 dan 9 tadi. Apakah contoh-contoh bidang reka bentuk konkret dan juga bidang reka bentuk abstrak. Kita tengok konkret dulu. Dia kata reka bentuk produk yang boleh dilihat dan boleh dipegang. Okey. Dia lebih kepada produk dan berbentuk barangan. Kita tengok ya. Ini bidang reka bentuk produk. Dia bagi dua, konkret dengan abstrak. Kita tengok konkret dulu. Dia bahagi lagi dua kategori, iaitu teknologi dan juga seni. Di dalam ni semua kategori-kategori bidang-bidang produk dia. Peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan. Kalau seni pula, seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus, sulaman, anyaman. Semua ini adalah bidang-bidang yang kalau kita hasilkan produk daripada bidang ni, produk tu mestilah produk yang boleh dilihat dan boleh dipegang. Peralatan. Apa-apa peralatan lah. Ya, gergaji, tukul sebagai contoh. Seramik. Apa-apa jenis seramik lah. Ya. Pasu, bunga. Ya. Macam-macam lagi. Okey, masakan. Makanan lah. Makanan mestilah boleh lihat, boleh pegang kan. Apa-apa saja jenis makanan yang direka. Okay? Mi, kuih tiaw. Tu manusia yang cipta tu. Mana ada kuih tiaw dulu-dulu kan. Bila manusia ada teknologi untuk buat makanan, jadi dia boleh reka mi. Dia boleh reka kuih tiaw sebagai contoh. Okay? Pertanian ni semualah kalau kamu tengok ni. Pakaian, baju kita sebagainya. Semuanya produk yang boleh dilihat, boleh dipegang. Okey, kita pergi kategori kedua. Abstrak tadi. Apa maksud dia? Abstrak boleh dilihat tetapi tak boleh dipegang. Dia bagi dua. Okey, sama ada dia produk-produk ataupun bidang perkhidmatan dan juga komunikasi. Pengangkutan. Ya, sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan. Sewaan. Sistem pembelajaran. Yang kita belajar online sekarang ni. Kita semestinya menggunakan teknologi. Tetapi kita tak boleh nak pegang dia, teknologi tu. Okay? Jadi kita nampak, kita guna talian internet sebagai contoh. Talian internet 4G kita pakai sekarang ni, kita boleh laju. Internet kita laju. Jadi itu teknologi yang sangat penting. Tetapi teknologi itu dia dalam di bawah jenis reka bentuk abstrak. Sebab apa? Kita tak boleh pegang talian internet itu. Tetapi kita tahu dia ada. Okay? Sistem pengairan, bahasa, okay? Atur cara, bunyi, isyarat, pengiklanan, grafik, itu antara produk-produk reka bentuk di bawah kategori abstrak. Maksud dia kita boleh lihat dia tetapi kita tak boleh pegang. Okey, jadi itulah dianya. Ringkas sahaja saya punya 10 soalan ya, 1 hingga 10. Jadi kamu salin soalan 1 hingga 10, kemudian cari jawapan dia dan tuliskan jawapan dia ya. Okey, kemudian dah selesai tu nak buat apa? Ni saya terang sedikit. Dah selesai buat tugasan, kamu ambil gambar. Okey, ambil gambar. Soalan 1 hingga 4 contoh tadi. Soalan 1 hingga 4 dah siap. Dah siap semua ni, ambil gambar. Pak, ambil gambar, satu gambar. Kemudian soalan 5 hingga 10 dah siap, ambil gambar. Pak, dah ambil 2 keping. Kalau 2 keping lah. Kalau kamu tulisan besar-besar, mungkin kamu terpaksa ambil 3 keping ke 4 keping ke, tak kisah. Okey, ambil gambar. Okey, kemudian dah ambil gambar nak buat apa? Nak kena hantar tugasan.
macam mana nak hantar tugasan. Saya tunjuk 2 kaedah penghantaran tugasan. Di sini kita kena bekerjasama sikit ya. Bukan saya tak nak kamu main send saja pada saya di Telegram, tetapi saya pun ramai juga student, kita cuba bekerjasama supaya kamu punya tugasan tu tersusun duduk di satu tempat, jadi kita sama-sama mudah. Saya mudah untuk cari tugasan kamu dan buat saya makan tugasan kamu. Kamu pun mungkin adalah kerja sedikit nak menghantar, tetapi ini adalah perkara yang kita terpaksa bekerja sama. Kalau kamu PM saya ataupun kamu main letak di grup dan sebagainya, saya risau dia akan mengganggu lebih ramai orang. Kamu paste di grup kelas kamu, dalam grup tu nanti ada macam-macam mata pelajaran, nanti semua orang pening ya. Jadi saya pilih untuk kita cuba bekerjasama. Kamu hantar tugasan kepada saya bagi 2 kaedah. Okey, kaedah pertama, kamu hantar melalui Google Form yang saya berikan kepada kamu. Saya tunjukkan contoh. Okey, kamu buka Telegram. Kamu kena cari post saya ya, post kelas kita. Okey, jadi ada 2 tempat saja saya post. Yang pertama di dalam grup kelas kamu, yang kedua adalah di channel Telegram saya. Saya rasa lebih mudah untuk kamu cari post berikut di channel Telegram saya, sebab di channel Telegram saya tak banyak post. Jadi kamu boleh terus tengok ikut tarikh. Sebagai contoh, katakanlah okey, ini yang latest, iaitu post bagi kelas RBT 10, post bagi kelas RBT 102. Inilah post saya. Sebenarnya post yang sama pun untuk kelas 106 ya, cuma dia masa saja berbeza. So perkara dia sama. Jadi kalau kamu daripada kelas 102, inilah post yang kamu perlu lihat. Okey, pada post ni saya bagi tahu dah semua. Google Meet punya link ada dekat situ. Saya punya note dah ada kat situ. Kamu boleh klik note saya tadi. Kamu boleh tengok ni soalan. Saya dah tulis soalan dekat sini. Okey, kamu boleh tengok, baca soalan. Kalau kamu tak nampak clear, kamu boleh download PDF dekat bawah ni. Okey, mungkin kamu dapat paparan yang lebih jelas lagi dengan PDF. Okey, jadi itu tempat dia. Jadi apa yang kamu cari adalah ini, pautan untuk menghantar tugasan. Okey, jadi kamu klik pautan untuk menghantar tugasan ni. Kita cuba ya, saya tunjukkan. Kamu klik, dia tak akan minta kamu login apa-apa account ya. Kamu klik terus boleh masuk. Kamu akan nampak paparan begini. Jadi yang pertama dia minta kamu isi nama penuh. Okey, contoh. Nama penuh lah, saya nak nama penuh Kemudian pilih kelas. Katakan tadi 102. Lepas itu add file. Inilah add gambar tugasan yang kamu ambil. Kalau kamu ambil satu gambar, sekeping. Kalau kamu punya tulisan tadi ambil dua muka surat, 2 keping. Contoh, tekan add file. Bila tekan add file, kamu akan dapat begini. Dia akan minta kamu select file from your device. Mungkin paparannya sedikit berbeza mengikut phone masing-masing, tetapi tetap ada perkara ni. Dia kata select file from your device. Tekan. Okay. Kemudian dia akan minta kamu buka kamu punya foto library. Sebagai contoh saja ni, saya klik foto library. Okay. Jadi di sini ada foto library. Pilih gambar. Saya pilih katakanlah gambar 1, gambar 2. Okay. Kalau kamu buat 3 keping, kamu gambar 3. Contoh saja. Okay. Jadi berapa banyak tugasan kamu tadi, kamu ambil snap. Add. Berapa banyak like, add. Klik add. Tekan saya ada 3 keping, dia akan naik macam tu. Okey, 1, 2, 3. Kamu tekan upload. Dia akan upload 3 keping gambar kamu pada saya. Okey, dah siap upload. Tekan submit di bawah sekali. Klik submit. Tekan submit. Okey, dia bagi tahu kamu tugasan anda telah berjaya dihantar. Siap, selesai. Okey, kamu dah hantar tugasan kepada saya. Cukup. Tak payah nak bagi tahu, tak payah nak screenshot ini bagi tahu balik dekat saya, tak payah, tak perlu. Kamu dah dapat tugasan anda telah berjaya dihantar, cukup. Saya dah tahu tugasan kamu dah hantar. Mesti saya akan terima. Tak perlu screenshot, jangan buat list dalam grup, oh cikgu saya dah hantar nombor 1, dah hantar nombor 2, dah hantar. So saya tak nak tengok tu. Okey, kamu dah hantar, cukup. Dah, jangan risau. Tugasan kamu dah selamat dihantar kalau kamu dah sampai ke sini. Okey, itu kaedah nombor 1, hantar guna Google Form. Saya harap ramai orang belajar cara ni dan gunakan kaedah ini, sebab ini yang paling terbaik lah. Okey, memanglah susah sikit kalau kamu tak biasa, tapi kamu cuba try ya.
sepatutnya tak akan ada masalah untuk kamu akses melalui phone kamu ataupun laptop ataupun tak kisahlah apa-apa saja, sebab dia memang tak memerlukan sebarang password. Okey, boleh terus hantar saja. Okey. Tetapi andai kata tak boleh, masih tak boleh, ya. Andai kata masih tak boleh, kita ada kaedah kedua. Kaedah kedua macam mana? Okey, sama juga. Pergi pada channel Telegram, cari post yang sepatutnya. Kamu daripada 102, kamu nak hantar tugasan untuk ini, 9 Februari punya tugasan. Okey. Jadi apa kamu buat? Kamu pergi kepada ni, komen. Klik komen. Dah klik komen, kamu akan nampak di sini. Jadi kamu akan typekan nama dan kelas dulu. Okey. Kamu buat macam ni. Saya tunjuk. Contoh. Contoh ni contoh lah, saya letak contoh, nanti saya delete balik okay, contoh dia katakan Ali 102, tulis nama dulu. Okay. Kemudian terus pilih file, tekan klik button tepi ni, cari kamu punya foto. Apa foto kamu, contoh saja. Okay. Katakan ini tugasannya. Okay. 3 keping tugasannya, hantar. Okay. Send. Okay. Terus saya tahu itu adalah kamu punya penghantaran tugasan. Okay. Nama dia Ali 102, itu yang dia hantar. Okay. Supaya dia teratur. Di sini kamu boleh send gambar, tetapi ingat pada post yang betul supaya kamu tak ganggu sesiapa. Okay. Ini saya kena delete balik. Okay, nanti orang lain confuse. Okay. Okey, itulah dua cara untuk hantar tugasan. Saya lebih suka bila kamu hantar melalui Google Form. Tolong cuba belajar, saya rasa tak ada masalah lah sepatutnya untuk hantar melalui situ. Walau bagaimanapun, kalau tak boleh, hantar pada ruangan komen ni. Kamu boleh tengok balik macam mana cara dia. Cari post, klik komen dan send saja tugasan kamu di sini. Okey, mana-mana dua kaedah ni saya cuba untuk jangan PM saya kamu punya tugasan, ya, sebab saya tak boleh cari, sekejap je hilang kamu punya post tu, sebab ini semua saya punya group yang aktif setiap hari. Jadi saya tak boleh tahan ya. Kalau kamu post saya akan hilang post tu, sekejap je hilang. Okey, jadi kita terpaksa bekerjasama sikitlah di sini, ya. Okey. Saya rasa itu saja setakat ini, okey, yang saya nak tunjukkan kepada kamu. Okey, kita boleh selesai di sini. Kamu boleh selesaikan tugasan 10 soalan saja. Minta maaf video saya lambat sikit sebab itu hari saya menyelesaikan beberapa isu video-video yang saya record tempoh hari, semua rosak. So saya terpaksa buat balik. Okey. Jadi setakat ini saja. Apa-apa soalan boleh tanya di kita punya channel. Okey, baik. Okey, assalamualaikum. Bye bye.